Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan belajar uh, mengenai kaedah saintifik 1.2. Okey. Okey, kaedah saintifik macam mana nak buat penyiasatan saintifik dalam kimia. Okey, so dia ada beberapa step. First step adalah membuat pemerhatian. Okey, membuat pemerhatian ni selalunya kita guna deria penglihatan. Boleh tengok buku teks muka surat 9. Okey, so untuk pertama membuat pemerhatian, kita akan guna deria penglihatan. Okey, dengan mata, telinga, kulit, rasa, menggunakan lidah ataupun bau dengan menggunakan hidung. Itu membuat pemerhatian. Okey, yang kedua membuat inference. So, membuat inference, kita akan membuat andaian awal. Inference tu, okay, membuat andaian awal. Okay, ataupun sebab kepada pemerhatian. Itu inference. Maksudnya pemerhatian kamu tengok dengan 5 deria. Kemudian kamu akan buat sebab kepada pemerhatian. Kemudian lepas kamu dah buat sebab kepada pemerhatian, kamu akan kenal pasti masalah kamu. Okey, berdasarkan inference yang telah kamu buat. Kemudian bila kamu dah kenal pasti masalah, kamu akan buat hipotesis. Okey, kamu buat pernyataan dulu umum. So, hipotesis mesti ada dua. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, mesti ada dua tu untuk membuat pernyataan umum menggunakan hipotesis. Mesti ada dua, iaitu pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Kemudian kamu kenal pasti pemboleh ubah. So, kena tahulah pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pemboleh ubah manipulasi yang kamu ubah dalam eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas, kejadian selepas kamu ubah pemboleh ubah dimanipulasi itu. Dan pemboleh ubah dimalakkan adalah pemboleh ubah yang tetap. Okey. Kemudian kamu kawal pemboleh ubah tersebut. Kemudian kamu rancang eksperimen, iaitu rancang eksperimen ini adalah membuat prosedur lah. Okay, menulis prosedur eksperimen. Kemudian kamu akan mengumpul data. Okay, lepas kamu buat eksperimen, kamu akan kumpul data dalam jadual. Okay, kemudian kamu tafsir data. Kamu bincang balik data yang telah dikumpul. Kemudian hasil pembincangan itu adalah membuat kesimpulan. Dan akhir sekali kamu menulis laporan. Okey, itu secara ringkas penyiasatan saintifik. So, hari ni cikgu nak kamu buat. Okey, kamu boleh tengok contoh eksperimen 1.1. Eksperimen 1.1 kamu boleh tengok contoh. Okey, tujuan dia, okey, mengkaji kesan suhu terhadap ketelarutan garam di dalam air. So, kamu boleh tengok dekat tujuan dah ada pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Apa dia pemboleh ubah manipulasi? Yang diubah. Okay, apa yang diubah? Suhu lah. Okay, mengkaji kesan suhu. Kamu ubah suhu. So, bila kamu ubah suhu, dia adalah pemboleh ubah manipulasi. Kemudian, apa yang bergerak balas? Apa yang terjadi lepas kamu ubah suhu? Okey, ketelarutan garam. Garam tu larut ke tidak? Okey. So, yang seterusnya pernyataan masalah. Okey. Pernyataan masalah kamu nak kaji mesti ada dua pemboleh ubah juga. Betul ke suhu tu mempengaruhi ketelarutan garam di dalam air? So, hipotesis kamu buat ada dua juga, iaitu ada pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Hipotesis ni terus bagi pernyataan umum. Kalau pernyataan masalah ni kamu tertanya-tanya, betul ke suhu air mempengaruhi ketelarutan garam? Kalau hipotesis ni terus kamu bagi pernyataan umum sebelum buat eksperimen. Okey, so pernyataan umum dia adalah apabila suhu air meningkat, kadar ketelarutan garam meningkat. Okey. Bila suhu air meningkat, kadar ketelarutan garam meningkat. Okey, itu hipotesis. Okey.
Apabila suhu air meningkat, kadar keterlarutan garam dalam air juga meningkat. Ayat hipotesis tak semestinya kamu kena guna semakin dan makin. Okey, tak semestinya. Yang wajib kamu ada adalah pemboleh ubah, manipulasi dan bergerak balas, dan terus bagi pernyataan umum dia, iaitu dia punya peningkatan dia. Peningkatan ke penurunan ke, terus nampak. Bukannya kamu cakap kadar keterlarutan garam bergantung kepada suhu air. So kalau kamu cakap macam tu salah. Bukan hipotesis. Okey? Tak nampak hipotesis. So hipotesis ni benda yang nampak. Kita nampak suhu air meningkat. So bila suhu air meningkat, so dia akan meningkatkan kadar keterlarutan garam. Okey, pemboleh ubah manipulasi, kamu nak ubah suhu air dan bergerak balas keterlarutan garam di dalam air. Okey, so bahan dan radas macam biasalah. Okey, kemudian prosedur. Prosedur macam mana kamu nak buat prosedur. Okey, prosedur eksperimen sukatkan 50 cm padu mesti bagi tahu dia punya isi padu dan suhu. Kemudian menggunakan silinder penyukat dan masukkan ke dalam bikar. Kemudian kamu masukkan garam, bagi tahu berapa gram garam tersebut. So kacaukan larutan tersebut dengan menggunakan rot kaca. Ini contoh prosedur yang boleh dibuat. Kemudian perhatikan keterlarutan garam. Dan yang keempat, kalau kamu nak ubah suhu dia tu, kamu tak perlu tulis balik prosedur dia. Cukup kamu cakap ulang langkah 1 hingga 3 dengan menggunakan air suling yang dipanaskan sehingga 30 darjah Celsius dan 80 darjah Celsius. Okey. So rekod pemerhatian Okey, keputusan kosongkan dekat dia punya. Sebab kita buat eksperimen ni, kita buat eksperimen lagi. Kamu just tulis je, kamu baru nak rancang eksperimen ni. Okey, so keputusan, okey, dan kesimpulan dia lah. Okey, so lepas kamu dah buat eksperimen, barulah kamu boleh buat laporan yang lengkap. So hari ni cikgu nak kamu buat uji kendiri 1.2. Okey, nombor 1 dan 2 tu kamu boleh buat lah. Okey, nombor 3, anda diberi 1 baldi ketulan ais, sedikit gula, silinder penyukat dan jam randik. Rancang satu eksperimen untuk menentukan sama ada gula meningkatkan ke tidak kadar pencairan ais. Okey, so itu kamu kena buat. Cuba buat, rancang eksperimen ni. Ada tujuan, ada penyataan masalah, ada hipotesis, ada pemboleh ubah, ada bahan dan ada prosedur. Okey, cuba buat yang nombor 3 tersebut. Okey, berdasarkan apa yang telah cikgu terangkan hari ni lah. So tujuan, okey, so kamu dah ada pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Okey, lupa cikgu bagi tahu ada juga eksperimen yang tak ada pemboleh ubah. Okey, so bergantung kepada kamu lah. Okey, ketulan ais, sedikit gula, silinder penyukat, sama ada gula. Okey, so pemboleh ubah manipulasi kat sini apa? Kehadiran gula. So kehadiran gula, satu eksperimen ada gula, satu eksperimen tak ada gula. Ataupun berapa gram gula. Okey, terpulang kepada kamu. Untuk permulaan ni cikgu rasa kamu buat yang ada gula dengan tak ada gula. Okey, meningkatkan kadar pencairan ais. So pemboleh ubah bergerak balas adalah kadar pencairan ais. Okey, jadi kamu dah dapat 2 benda penting kat situ. Pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. So kamu boleh cuba buat rancang eksperimen kamu macam contoh eksperimen kat atas tadi. Okey, cuba buat dan send dalam Google Classroom jawapan kamu tu untuk uji kendiri 1.2. Okey, itu sahaja tugasan kamu untuk masa 30 minit ni lah. Okey, due date untuk hantar jawapan adalah esok. Okey, jumpa lagi.